Assalamualaikum dan selamat sejahtera Dr. Syazani. Saya Husna Hanim binti Muhammad Azli dengan nombor matrik 66147. Saya akan membentangkan tugasan saya pada hari ini yang bertajuk ulasan artikel. Artikel yang saya akan kupaskan pada hari ini ialah mengenai kesan ekonomi, sosial dan alam sekitar subsidi bahan bakar iaitu kajian semula Malaysia oleh Lee, Shi dan Shu. Nilai tambah pertama ialah defisit menurun, iaitu di mana pengurangan defisit belanjawan ialah berpunca daripada hasil cukai yang lebih tinggi dan oleh itu jauh lebih kecil daripada penghapusan subsidi petroleum. Nilai tambah yang kedua pula, Malaysia menjadi negara contoh antara negara ASEAN yang lain, di mana pada tahun 2011, bahagian bahan bakar fosil selepas cukai subsidi kepada KDNK ialah kira-kira 7.2% di Malaysia, hanya kurang daripada 8.4% di Brunei, tapi jauh lebih tinggi daripada purata dunia iaitu 2.7%. Dan nilai tambah yang ketiga ialah manfaat terhadap sektor-sektor perniagaan tertentu. Subsidi gas yang diberikan secara tidak langsung oleh Petronas tidak secara eksplisit muncul dalam anggaran fiskal, tetapi secara tersirat mempengaruhi hasil kerajaan melalui pengurangan asas cukai korporat. Jumlah pendapatan yang dilupakan Petronas jauh lebih besar daripada petroleum subsidi dari segi saiz. Nilai tolak pula ialah yang pertama, kesan terhadap alam sekitar. Penggunaan tenaga yang berlebihan akan mempercepat penyusutan sumber fosil dan memburukkan lagi persekitaran. Contohnya, peningkatan karbon, pencemaran udara, perubahan iklim, hujan asid dan sebagainya. Nilai tolak yang kedua ialah ketidakseimbangan subsidi terhadap kumpulan pendapatan, iaitu di mana anggaran menunjukkan bahawa kumpulan berpendapatan tinggi mendapat lebih daripada 70% subsidi bahan bakar di Malaysia. Nilai tolak yang terakhir ialah kejatuhan nilai mata wang negara. Kerajaan Malaysia mencadangkan untuk secara rasional merasionalisasi komoditi subsidi dalam rancangan Malaysia 2010 hingga 2015. Dimotivasi oleh peningkatan defisit belanjawan dan hutang negara, menyusun akaun semasa lebihan dan kejatuhan nilai mata wang sebahagiannya disebabkan oleh kekurangan tindakan untuk memotong defisit belanjawan. Namun, rancangan awal kerajaan berjaya tidak berjaya, kecuali kenaikan harga petroleum secara ad hoc pada bulan September 2013. Seterusnya ialah bahagian metodologi kajian. Artikel ini telah menggunakan kaedah campuran, iaitu kualitatif dan kuantitatif. Penulis juga telah menggunakan model CGE atau nama panjangnya Computable General Equilibrium, iaitu untuk mengukur potensi kesan pembaharuan subsidi tenaga. Model ini digunakan di mana tingkah laku setiap ejen seperti isi rumah, firma dan pemerintah ditentukan oleh sistem fungsi tak linear. Apabila luaran kejutan datang, interaksi ejen-ejen ini akan mendorong ekonomi ke keseimbangan yang baru. Kemudian, membandingkan keseimbangan yang diperoleh di bawah senario yang berbeza yang dapat memberikan pandangan pembuat dasar untuk merancang dan membuat dasar mengenai ekonomi jangka panjang. Selain itu, di dalam artikel ini juga telah menggunakan klasifikasi jadual input-output ataupun I.O. iaitu satu bentuk analisis makroekonomi yang berdasarkan saling kebergantungan antara sektor ekonomi atau industri yang berbeza. Kaedah ini biasanya digunakan untuk menganggarkan kesan kejutan ekonomi positif atau negatif dan menganalisis kesan riak di seluruh ekonomi. Dalam kajian artikel ini, ekonomi Malaysia dibahagikan kepada 15 sektor bukan tenaga. Baiklah, seterusnya di dalam artikel ini, penulis telah menggunakan data-data yang boleh dipercayai, iaitu yang pertama, data ekonomi di mana kajian ini telah menggunakan data daripada buku Panduan Statistik Malaysia dan Jadual I.O. Malaysia 2010. Sebagai contoh, KDNK dan jumlah ekspor Malaysia pada tahun 2010 masing-masing sekitar 825.4 bilion ringgit dan 643.6 bilion ringgit. Kerajaan Malaysia menerima pendapatan cukai sebanyak 121.5 bilion dan pendapatan bukan cukai 50.1 bilion, sementara membelanjakan 106.5 juta untuk komoditi iaitu terutamanya pendidikan, kesihatan, pentadbiran awam, pertahanan dan ketenteraman awam. Manakala, data bagi pemisahan isi rumah ialah berdasarkan laporan tinjauan pendapatan isi rumah dan kemudahan asas Malaysia 2009 dan laporan Malaysia mengenai tinjauan perbelanjaan isi rumah 2009. Jurang pendapatan Malaysia sangat teruk dengan 15% keluarga termiskin menerima sekitar 4% dari jumlah pendapatan, sementara 15% terkaya menerima lebih dari 40%. Untuk pengetahuan, keempat-empat data ini adalah dipetik dari sumber yang boleh dipercayai iaitu dari Jabatan Perangkaan Malaysia.
Selain itu, buku panduan statistik Tenaga Nasional Malaysia dan Imbangan Tenaga Nasional digunakan untuk mengumpulkan statistik berkaitan tenaga seperti bekalan tenaga, penggunaan sektoral bahan api fosil, harga bahan bakar runcit di Malaysia dan sebagainya. Seperti contoh, menggunakan pengiraan pelepasan yang dicadangkan oleh IPCC 2006, jumlah pelepasan karbon Malaysia pada tahun 2010 dianggarkan sekitar 188.5 juta tan. Ini bermaksud kedua-dua data ini pula adalah berdasarkan sumber dari Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Kemudian, saya akan masuk apakah hujah utama yang terdapat dalam kajian artikel ini. Di sini saya sertakan dua hujah utama, iaitu yang pertama, it is shown that removing petroleum and gas subsidy will improve economic efficiency and increase GDP up to 0.65%. Budget deficit will be largely reduced after removing the petroleum subsidies, especially when the safe subsidy cost is not budgeted for other expenditure. Hujah yang kedua pula ialah households will be worse off in more scenarios due to higher price level, but some compensation policy could make the lowest income group no worse than baseline without harm the economy. The reduction in carbon emission range 1.84 to 6.63% in different scenarios. Kedua-dua ayat ini merupakan hujah utama yang saya dapati. Ini kerana ia merupakan ayat yang berfungsi sebagai bukti atau menyokong kenyataan tesis kajian tersebut. Seterusnya kita akan pergi kepada pernyataan tesis. Dalam kajian artikel ini, saya telah mendapati pernyataan tesis ialah berbentuk seperti this study develops a computable general equilibrium CGE model with breakdown of households by income level to evaluate the potential impacts of removing energy subsidies on the Malaysian economy. Saya berpendapat bahawa ini ialah pernyataan tesis kerana yang pertama ialah ayat tersebut berada di bahagian abstrak. Kedua, ayat ini jelas dan dapat dikenal pasti terhadap topik apa yang ingin dibincangkan serta ayat ini kelihatan seperti boleh dibahaskan. Bagi mengukuhkan lagi, pernyataan tesis ini juga terdapat di bahagian pengenalan dan konklusi. Kebiasaannya, tiga bahagian ini mudah untuk mencari pernyataan tesis. Adakah dasar subsidi bahan api di Malaysia menyebabkan externality lebih positif atau negatif? Hujahan saya ialah lebih negatif. Hujah saya dibuktikan dengan apabila hanya subsidi petroleum dikeluarkan, kenaikan KDNK sebanyak 0.04% atau 0.31 bilion ringgit cenderung lebih kecil daripada penetapan perbelanjaan fiskal tetap. Berikut merupakan tiga hujahan saya. Yang pertama, belanjawan yang dijimatkan akan ditetapkan untuk dilaburkan dalam infrastruktur dan dibelanjakan untuk pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan awam lain seperti pada tahun asas. Seperti pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan awam lain ini terutamanya dihasilkan dan digunakan di dalam negara, sebenarnya berlaku peningkatan perbelanjaan kerajaan untuk mereka mendorong penempatan semula sumber ke sektor-sektor ini. Sejajar dengan itu, sektor lain harus menyusut dan sektor ekspor akan menurun. Juga kerana perbelanjaan semula yang disimpan subsidi, defisit belanjawan akan sedikit menurun sebanyak 0.53% atau 0.17 bilion ringgit dan penggunaan kerajaan akan meningkat 8.19% atau 8.7 bilion ringgit. Hujah saya yang kedua ialah semua golongan berpendapatan dapat mengambil lebih banyak perkhidmatan ini dengan harga yang lebih rendah. Hal ini kerana yang pertama, bahagian pendapatan yang diterima oleh golongan berpendapatan rendah relatifnya lebih tinggi dalam sektor pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan lain. Oleh itu, golongan berpendapatan rendah dapat memperoleh keuntungan daripada pertumbuhan sektor ini yang berpunca daripada penggunaan kerajaan yang lebih banyak. Kedua, perbelanjaan kerajaan tambahan akan meningkatkan penawaran pendidikan, perkhidmatan kesihatan, perlindungan kerajaan dari yuran pengajian dan kos penjagaan kesihatan. Ini semua kumpulan berpendapatan dapat menggunakan lebih banyak perkhidmatan ini dengan harga yang lebih rendah. Hujah saya terakhir ialah pelepasan karbon lebih besar pengurangannya iaitu sebanyak 2.09% atau 3.9 juta tan karbon dioksida di bawah terapung perbelanjaan fiskal. Hujah ini saya kukuhkan dengan bukti kajian daripada Dr. Ahmad Razi Ramli
dan Dr. Juliana Muhammad Abdul Kadir, iaitu dari Berita Harian Online, yang bertajuk Subsidi Bahan Api Lestari ke Arah Negara Rendah Karbon. Dalam petikan tersebut mengatakan bahawa Malaysia melalui Dasar Otomotif Negara 2020 mempunyai strategi untuk mengurangkan tenaga karbon dengan penggunaan produk mesra alam. Justeru, Malaysia merangka dasar untuk mencipta hub serantau EV pada 2025 dengan inisiatif kenderaan generasi baharu iaitu NXGV atau ekosistem teknologi berasaskan kenderaan cekap tenaga, iaitu EEV. Tidak dinafikan, penawaran kereta konvensional di pasaran antara penyebab pencemaran udara, dan ini terbukti daripada bacaan indeks pencemar udara di mana seluruh negara menurun ketika Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula pada Mac lalu. Oleh itu, sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.